Sebab tu ulama-ulama ni kalau buat sesuatu, diorang ada dalil, dia bukan tak ada dalil. Jadi kita ikut sudah kaedah diorang. Nak ikut kaedah diorang macam mana? Tengok pada majoriti ni, dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil al-uruf. Uruf ni, majoriti masyarakat Islam di sekeliling kita ni amalkan yang mana satu, itu kita ikut. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Baca Quran, kita ikut Imam Hashim Al-Kufi. Yang nombor 5 ni kita pakai kiraan. Saya nak ikut kiraan inilah Imam Nafiq. Boleh. Tapi tak sesuai dekat Singapura. Orang dengar kau ni macam lain dari yang lain. Kau nak buat something new pula. Kita bukan cakap dia salah. Tapi tak sesuai pada tempat. Imam Nafiq ni, kalau riwayat Warish ni, dekat Morocco is normal to them. Tapi kat Singapura, normal to us is Imam Hashim. Malaysia ni semualah Nusantara lah. Majoriti lah semua bagi cari Imam Hashim. Ada yang Imam Hashim juga. Tapi dia tak ikut riwayat Haf, dia ikut riwayat Syu'bah. Kita ikut riwayat Haf. Nanti kita tengok ada Tariq lah. Tariq Asy-Syatibi. Ada yang ikut Tariq Al-Jazari pun ada. Ini yang kita nak tengok luasnya ilmu ni. Bila dia letak kiraan Imam Nafiq Al-Madani, maknanya Imam Nafiq ni orang Madinah. Kalau Ibn Katsir Al-Maki, orang Mekah. Kiraan Imam Abu Amru Al-Basri, orang Basrah. Kiraan Imam Ibn Amir ni orang Syami, orang Syam. Dia can be Syria, can be Lebanon, can be Jordan. Ni semua kira Syam. Lepas tu dia ada kiraan Imam Hamzah Al-Kufi. Hamzah ni pun daripada Kufah juga. Lepas tu ada kiraan Imam Al-Kisai Al-Kufi juga. Kisai ni pun orang Kufah juga. Kufah means orang Iraq lah. Dia Basrah, Kufah, Baghdad, Iraq. Kiraan Abu Ja'far Madani, orang Madinah. Imam Yaqub Al-Basri, Basrah. Imam ini pun Basrah juga. Imam Khalaf. Pun orang Basrah juga. Ini semua daripada sini baru kita nampak. Ini semua orang-orang Arab yang ada perbezaan punya loghat. So, bila diorang baca Quran tak ada baris, tak ada titik, ini yang diorang mula buat dot tadi tu. Ini yang dia mula buat resam Osmani ni. Huruf Hamzah tak ada, dia adakan. Ada huruf yang dihazafkan. Hazafkan maknanya dia hilangkan. Ada huruf yang dihazafkan. Ada huruf yang dia tambahkan ada. Dalam Quran tak ada tapi dia sengaja tambah. Kalau dia tak tambah tak boleh. Kalau tak boleh mesti nak tambah. Contoh macam sifir mustadir tu. Kalau dia tak tambah, ada makna lain pula nanti boleh jadi. Sebab tu dia kena tambah menunjukkan makna dia bukan makna yang macam gini. Dia makna dia macam gitu. Ini kaedah penulisan. Ni nak kena belajar bab ilmu dot dengan resam. Dia ada spesifik punya silibus bab ni. Ni agak panjang sikit. Saya cuma nak kaitkan kiraan Imam Hashim dengan Imam Ibn Katsir aja. Dia pay differences. Kalau nak kait semua nanti kita pening pula. Terus tak belajar tajwid nanti kita. Dah belajar ilmu kiraat pula. Pasal kiraat dia ada satu silibus yang berbeza tau. Dia very deep. Ini pun saya nak kaitkan dengan Ibn Katsir yang minor-minor, yang senang-senang aja. Tak terlalu deep lah supaya kita nampak perbezaan bacaan. Okey, kita ambil Imam Hashim dengan Imam Ibn Katsir punya cerita saja. Kenapa saya ambil Imam Ibn Katsir? Sebab kita bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca Quran ikut Ibn Katsir punya cara baca Quran. Imam Syafi'i keluarkan hukum mengikut kaedah Ibn Katsir punya kaedah pembacaan Quran. Sebab tu kita kena kenal sikit-sikit Ibn Katsir. Walaupun kita baca Imam Hashim, tapi kita kenal sikit-sikit lah. Baru kita nampak kenapa Imam Syafi'i kata macam ni, tak kata macam tu. Dia makna dia tu. Okey, kita kenal dulu Imam Hashim. Imam Hashim ni saya not very sure dia punya date of birth. Tapi yang pasti dia wafat. Kalau saya tahu W ni makna dia wafat. Dia wafat tahun 127 Hijrah. 127 ni, dia ni pun termasuk dalam golongan, dia panggil apa, tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang lahir, dia jumpa sahabat. Cuma tak jumpa Rasulullah. Tapi sahabat pun dah ada umur lah. Dia masih muda lagi, dia kecil-kecil lagi lah. Imam Hashim ni. Dia lah meninggal tahun 127. Okey. Cuba kita rewind balik.
imam 4 mazhab dah kita ambil. Sama ada Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal Hanbali. 127 ni zaman siapa ni? 127 dia meninggal, 120, 10 tahun 100 Hijrah ni zaman siapa? Mazhab mana satu ni? Imam Syafi'i tahun berapa? Kita mazhab Imam Syafi'i tahun berapa dia lahir? Tahun berapa dia meninggal? Siapa nak jawab mazhab Imam Syafi'i? Mazhab Imam Syafi'i kita nak kena tahu sikit-sikit tentang background Imam Syafi'i. Kalau tak kita ikut kaedah dia, tak kenal dia pula. Basic-basic nak kena kenal. Dia punya date of birth, tahun bila dia meninggal, tahun bila tak. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal wafat tahun 204 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i tak jumpa Imam Hashim. Imam Hashim lebih senior daripada dia. Sebab itu Imam Syafi'i tak ikut cara Imam Hashim baca Quran. Sebab itu Imam Syafi'i keluarkan hukum bukan daripada cara kiraan Imam Hashim. Dia kiraan Imam Ibn Katsir yang lebih senior pada dia. Imam Hashim dah meninggal apa? 127, baru Syafi'i lahir 150. So date of birth, date of death very important. Baru kita nampak dia punya. Ini lah kalau nak belajar ilmu hadis, nak tahu hadis tu sahih tak sahih, dan tengok daripada sini pun part of it. Sebahagian daripada tengok pada date of birth, date of death. Ustaz, Zaman siapa ni, Mari? Ustaz, slide tak nampak tau. Tak ada slide. Tak nampak dari tadi ke? Dia tadi. Sekarang baru ada. Pula, sampai tadi saya punya. Buka dah. Nampak kan? Nampak? Ni tak nampak, tadi ada. Maknanya kecil dia boleh, apa sampai tak boleh Sekarang ada Ustaz. Yalah, pasal sekarang ni yang kecil dia. Yang saya buka PowerPoint ni tak ada rupanya. Nampak tak kalau sekarang? No, tak ada. Sekarang ada. Macam biskut Oreo kadang ada, kadang tak ada. Pening pasal saya. Sampai hari buat perangai pula dia PowerPoint. Nampak tak? Kira Imam Hashim nampak? Bila play tak ada. Play tak ada Okey, tak apa. Bahasa tak payah play boleh nampak. Kecil pula nanti korang. Saya buka PowerPoint tu tak ada Tak kecil sangat korang. Boleh tak asal baca boleh nampak. Boleh Syah, boleh nampak. Okey, besar pun nampak. Nampak besar punya tak ada, bawah je. Kira Imam Hashim je ada. Yelah, kira Imam Hashim je lah ni. Ni PowerPoint lah. Yalah, tapi yang atas belum. Lain belum masuk lagi. Okay. Belum. Betul lah. Boleh. Peranjat. Try klik. Nampak tak? Kira Imam Hashim, saya taruh W127, maknanya dia wafat tahun 127 Hijrah. Nampak. Okey. 127 Hijrah ni zaman mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal 150 Hijrah. The same year dengan Imam Syafi'i lahir. Maknanya Imam Hanafi pun hidup sezaman dengan kiraan Imam Hashim. Sebab itu Imam Hanafi dia keluarkan hukum mengikut kaedah kiraat yang dia baca kiraan Imam Hashim. Imam Hanafi yang Indian Muslim kan. Diorang ambil cara Imam Hashim berbacaan. Yang kita Imam Syafi'i tak ambil Imam Hashim berbacaan. Sebab Syafi'i tak jumpa kan. Okey. Imam Hashim ni dia seorang tabi'in. Tapi junior be tabi'in. Dia belajar baca Quran dengan senior be tabi'in. Tabi'in ni adalah siapa guru dia? Ramailah guru dia tapi saya ambil yang masyhur lah. Yang masyhur nama guru dia Abu Abdul Rahman dan juga Zaid bin Ubaish. Abu Abdul Rahman dan Zaid bin Ubaish ni pula diorang belajar, diorang senior tabi'in, mana diorang jumpa sahabat, diorang belajar dengan sahabat. Antara sahabat yang Zaid bin Ubaish belajar ni, dia belajar baca Quran dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ataupun nama dia penuh Abdullah bin Mas'ud. Nama gelaran dia Ibnu Mas'ud. Sebab sahabat banyak nama Abdullah. Abdullah bin Mas'ud dia kenali sebagai Ibnu Mas'ud. Ada pula nama Abdullah bin Abbas, dia kenali sebagai Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar, dia kenali sebagai Ibnu Umar. Kalau nak cakap nama Abdullah banyak satu. Jadi
Abdullah anaknya Mas'ud. Dia panggil Ibnu Mas'ud. Yang Abu Abdul Rahman ni lah belajar dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, dua-dua ni sahabat. Kalau dah sahabat, maknanya apa? Diorang ni belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad. Dia link. Dia link sanad tu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan ambil daripada siapa belajar Quran? Malaikat Jibril alaihissalam. Of course lah malaikat Jibril dapat daripada Allah SWT. Ini dia sanad. So kita yang belajar kira Imam Hashim ni kita kena pastikan kita punya sanad pun bersambung sampai Imam Hashim. Nanti dia akan terus bawa bersambung sampai ke atas. Ini kaedah menuntut ilmu sanad. Kan? Baik, Imam Hashim of course lah dia popular pula. Kan? Dia ahli kiraat. Jadi dia banyaklah dia punya murid. Kan? Ini semua murid dia. Imam Hashim antara murid-murid dia yang ramai-ramai ni yang meriwayatkan dia punya bacaan kiraat dia punya logat bacaan dia, kaedah bacaan dia ramailah. Tapi diorang ambil yang termasyhur selalu dua orang. Siapa yang ambil? Ada satu ulama nama dia Ibnu Mujahid. Dia yang ambil. Setiap kiraat ada dua perawi. Perawi ni yang meriwayatkan. Itu dia panggil perawi. Meriwayatkan bacaan guru dia. Jadi setiap kiraat ada dua perawi dia ambil. Tadi kita nak ambil Ibn Katsir ada dua perawi. Perawi dia nama Bazi dengan Kumbul. Yang ni pula Imam Hashim dia punya perawi Haf dengan Syu'bah. Yang kita ikut, bacaan kita mengikut riwayat Haf. Kita tak ikut riwayat Syu'bah. Dan Imam Hashim ni ada lagi satu murid yang hebat juga. Nama dia Imam Hamzah Al-Kufi. Sebab dia orang Kufah juga. Imam Hashim orang Kufah. Dua-dua datang daripada Kufah. So Imam Hamzah ni dia tak meriwayatkan guru dia punya kiraat. Tapi dia buka dia punya kiraat sendiri. Dia pun ada dia punya kaedah logat dia sendiri. Sebab tu nanti kita tengok ada satu kiraat Hamzah nama dia. Imam Hamzah ni pun banyak murid. Ada satu lagi murid dia yang hebat. Nama dia Al-Kisai. Sebab tu ada kiraat Imam Al-Kisai. Dia buka lagi satu lagi kiraat. Nampak? Dia punya pecahan luas ni. Kan? Imam Hamzah dengan Imam Al-Kisai ni, diorang tak riwayatkan Imam Hashim punya bacaan. Tapi Imam Hamzah dia ada dia punya kiraat sendiri. Walaupun dia murid kepada Imam Hashim. Dia guru yang hebat ni Imam Hashim. Tapi murid dia pun boleh buka lagi satu kelas macam satu kiraat punya kaedah lagi dia boleh buka. Murid Hamzah ni nama dia Kisai, dia boleh buka lagi satu. Nampak tak? Tapi Haf dengan Syu'bah dia tak buka lagi. Dia ikut saja apa guru dia ajar. Dia riwayatkan saja. Guru dia punya kaedah. Haf dengan Syu'bah dengan Hamzah satu zaman. Diorang jumpa. Kisai tak belajar dengan Imam Hashim. Dia tak jumpa. Tapi Kisai jumpa Hamzah. Ini cara dia pergi susul galur dulu tengok. Haf, dia ni adalah selain daripada anak murid, dia pun adalah anak tiri kepada Imam Hashim. Imam Hashim ni kahwin seorang janda, ada anak. Anak dia nama Haf. Ini dia cerita sejarah dia dulu. Yang kita ikut kira Imam Hashim riwayat Haf. Lepas tu dah masuk ke beratus tahun selepas itu, bukan 2-3 tahun. Dah masuk tahun 500 tahun, dah masuk 600 tahun, dia ada lagi panggil Torik pula. Dia ada setiap kiraat ada dua Torik. Sama ada Torik Al-Jazari atau Asy-Syatibi. Yang kita baca ni mengikut kaedah Asy-Syatibi punya Torik. Torik ni dari perkataan torikat. Dalam bahasa Arab dia panggil method. Torik means method. Atau bahasa Melayu panggil kaedah. Sebab tu tadi saya bilang, kumpulan tarikat ni dia ada macam-macam kaedah. Awak nak ikut kaedah ni boleh, kaedah tu boleh, doesn't matter. As long as dia punya tarikat tu nak betul, jangan sesat. Dia nak membersihkan hati kita. Sebab kita tak boleh kata semua tarikat betul. Ada orang pun ekstrim, dia ambil tarikat tapi tarikat yang ekstrim dia. Tu jadi sesat pun tak boleh juga. Baca Quran pun sama juga. Dia ada metod baca gini, ada metod baca. Semua ada dia punya kaedah.
Nak bertarikat pun ada kaedah. Tarikat ni zikir ini, tarikat tu zikir itu. Tak kisah apa, method doesn't matter. As long as matlamat dia nak membersihkan jiwa kita. Sama juga macam awak baca Quran, orang nak ikut kaedah mukaddam ke, iqra' ke, bayhaqi ke, qiraati ke, doesn't matter. As long as end of the day awak boleh baca Quran. Itu yang penting. Of course lah, saya pun tak kata semua tarikat betul. Tapi bukan semua tarikat itu tak betul. Ada yang betul. Kita nak pandai cari guru-guru yang mursyid. Ustaz, ada question Ustaz. Yes. Yang Ustaz cakap riwayat Hafs dengan Syu'bah ni dia datang daripada Imam Al-Asim kan? So apa dia punya tarik sama, Syatibi pun ada. So kalau kita tengokkan dia punya apa tu, dia punya riwayat riwayat pun masuk tarik. Artinya adakah Syu'bah dengan Hafs ni belajar sama dengan sama dia punya qiraat? Hafs dengan Syu'bah. Kita jangan ingat kita boleh baca riwayat Hafs, kita boleh baca riwayat Syu'bah tau. Can be different. Itu kena clear dulu. Lepas tu dia nanti awak tengok pembacaan dia nanti saya tunjuk juga contoh-contoh dia. InsyaAllah kalau tak boleh habis minggu ni, minggu depan saya tunjuk. Kiraat cara baca dia ada dua wajah. Baca ni boleh, baca tu boleh. Kenapa ada dua wajah? Nak raum boleh, nak ismam boleh. Sebab dia punya guru dengan Hashim kata raum, tapi guru lagi satu kata ismam. Okey, dua-dua dia ambil. Itu dipanggil dua wajah. Ini daripada Torik ni pula. Syatibi kata boleh baca 2, baca 4, baca 6 pun boleh. 2, 4, 6 harakat lah maksud saya. Ya. Sebab tu nanti kita belajar ilmu tajuk, kita nampak kan. Okey, ma'arif disukun berapa harakat boleh baca? Boleh 2, 4, 6 Ustaz. Dia Torik ni, dia kumpulkan semua kaedah-kaedah. Method of recitation ni dia kumpul. Sebab tu method nama dia ni Torik. Syatibi kata gini, tapi Al-Jazari kata no. Tak boleh 2, 4, 6. Mesti nak 4 saja. Contoh macam itu. Anda tengok ada kaedah yang kita baca mad jaiz munfasil boleh baca 4 atau 5 harakat. Wakaf jadi 2 harakat. Sambung 4 atau 5. Tapi ada kiraat Imam Ibn Katsir sambung ke wakaf ke 2 saja. No such thing as 4 atau 5. Habis yang kita baca mat wajib boleh baca 4 atau 5, wakaf 6. Ibn Katsir kata no. Wakaf ke tak wakaf ke tak ada 4, 6 tak ada apa, 5, 6 tak ada. Only 4 harakat saja. Ini semua yang diorang kumpulkan dalam Torik ni. So Torik, semua kiraat daripada Torik sama. Syatibi atau Al-Jazari saja. Dia tak ada lain. Sama, semua kiraat. Ini kaedah dia. Nampak tak? Dia references. Nanti kita tengok cara pembacaan dia pun sama. Okey dek, boleh? Okey, insyaAllah. Boleh Okey. Sebab tu kalau orang tanya awak ni ngaji Quran, awak baca kiraan apa? Kita akan jawab, kita baca kiraan Imam Hashim, riwayat Hafs. Torik Asy-Syatibi. Ini 3 atas ni. Kiraan Imam Hashim, riwayat Hafs, Torik Asy-Syatibi. Kiraan Imam Hashim lah yang dibaca oleh Imam Hanafi. Sebab tu mazhab Hanafi, dia gunakan kaedah Imam Hashim punya cara pembacaan Quran untuk keluarkan hukum daripada Quran. Kan? Sebab tu kalau ada sisi pendapat, kita tak boleh salahkan Imam Hashim. Kita tak boleh salahkan Imam Hanafi. Kita salahkan Imam Hanafi sama macam kita salahkan Imam Hashim. Sedangkan kita sendiri baca ikut Imam Hashim. Mana boleh, betul tak? Imam Hashim salah, kenapa kita nak ikut dia? Nampak tak? Ini dia beauty of nak belajar ilmu agama ni. Jangan suka salahkan orang lain. Worst come to worst, awak tak nak ikut, tak apa. Leave them alone. Kan? Jangan salahkan dia. Dia pun ada dalil. Kadang-kadang kita ni suka salahkan orang. Itu dia punya masalah. Bila kita start salahkan orang, itu adalah punca segala masalah. Kadang-kadang salah dia ada musim ni. Itu yang saya kadang-kadang penat nak layan salah-salah musim ni. The latest is doa awal tahun. Pasal nak masuk tahun baru tu hari. Ya. Sibuk. Tak boleh, mana boleh doa. Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Awal tahun zaman Nabi pun tak ada. Awal tahun kan zaman ini. Sayyidina Umar baru ada awal tahun. Tapi salah tak kita doa?
kita kias. Ini dia panggil ulama ahli sunnah wal jamaah gunakan kaedah Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Kita kiaskan kepada Nabi bila bertukar bukan tahun bulan, Nabi ada doa-doa tertentu baca bila bertukar bulan, awal bulan. So dia orang kiaskan kepada awal tahun pun baguslah kalau kita baca doa. Daripada kita main bunga api, daripada kita mabuk-mabuk ke apa, baik kita baca doa duduk. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku yang sudah-sudah tu semua, yang telah berlalu. Akan datang ni kau tunjukkanlah aku jalan yang benar. Itu antara isi kandungan doa tu lah. Kan? Doa ni kan dia punya dalil is umum. Dia tak tetapkan waktu. So kita pun sukalah bila-bila kita nak buat. Nak buat malam Jumaat ke, nak buat tahun baru ke, nak buat. Dalil doa ni dalam Quran, Allah kata, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu itu. Dah, stop. Allah tak kata, tak boleh malam Jumaat, tak boleh tahun baru. Allah tak kata, kita jangan kata. Ini cara kaedah. Lepas tu dah masuk pula 10 Muharram. Oh, korang buat bubur Asyura macam orang-orang Syiah. Mana pula Syiah kena-mena dengan kita? Syiah diorang pukul-pukul badan hari Karbala tu. Mengenangkan Sayyidina Husin mati. Kita tak ada pukul badan. Kita masak bubur je. Untuk apa kita masak bubur? Macamlah kita masak bubur lambak bulan puasa Ramadan. Untuk kasih orang berbuka puasa makan. Itu saja. Sebab kita tahu Nabi galakkan kita untuk puasa pada hari Asyura. 10 Muharram. Asyura ni daripada perkataan Asyara. Maknanya 10. Sebelum tu kita ada puasa 9 hari bulan dipanggil Tasu'ah. Tasu'ah ni daripada perkataan Tis'ah. Tis'ah 9. Ya, Wahid, Isnin, Salasa kan kita kira kan. 8 Samaniyah. 9 Tis'ah. 10 Asyara. Jadi Asyara tu Asyura. Tis'ah itu Tasu'ah. 9 hari bulan. Jadi 10 hari bulan tu bila kita berpuasa, orang berebut-rebut lah masakkan bubur nak kasi kita buka puasa zaman tu. Jadi bubur tu nak taruh apa nama Macam kita main tam aja bubur lambak pula kat masjid hari Ramadan tu lah. Siapa yang taruh nama bubur lambak siapa tak tahulah. Dah popular bubur lambuk. Lambuk ke lambak tu. Jadi zaman tu oleh kerana ni nak bagi orang berbuka puasa Asyura, taruhlah bubur Asyura. Itu aja beza dia. Tak ada apa-apa. Betul aja. Kan? Zaman sekarang lagi canggih betul tak? Buka puasa pakai apa je? Macam-macam aja. Nasi ambeng Asyura pun ada. Nak order burger Asyura ke. Suka hati. As long as matlamat dia nak kasih orang berbuka puasa. Sebab kita tahu pahala memberi makan pada orang berbuka puasa ni besar. Awak bagi makan pada orang berbuka, pahala orang berpuasa tu pun awak pun sebesar itu juga awak dapat. Itu aja. Nanti awak tengok nanti next coming soon nanti. Nak masuk Rabiul Awal, sambut Maulid pula bid'ah. Nanti masuk aja bulan Rejab, Isra' Mi'raj pula bid'ah. Ada je setiap tahun the same old story keep on repeating. Jangan salahkan amalan ulama-ulama terdahulu. Kalau siapa belajar ilmu Quran nanti nampak. InsyaAllah. Sebab tu saya sengaja nak masukkan bab ilmu Quran supaya saya nak awak nampak the beauty of Islam actually. Ini pendapat ulama. Jadi kita tak boleh tolak ulama pendapat. Ulama ni semua, diorang punya ilmu dengan kita jauh beza tak? Kita ikut saja. Diorang dah siapkan daripada platform. Kita tak payah pening-pening kepala. Ikut kaedah dia. InsyaAllah selamat. Sebab diorang ni diiktiraf oleh ulama-ulama dunia. Kan? 4 mazhab berimam, kiraat-kiraat berbacaan. Semua ulama-ulama dunia iktiraf sepakat. Kita pula nak tolak. Kita nak mana Okey, saya nak kaitkan dengan Imam Ibn Katsir pula. Ini dia, Imam Ibn Katsir. Yang nombor 2 Al-Makki ni. Okey, tadi murid yang Imam Hashim, nama dia Hamzah ni, dia Hamzah Al-Kufi. Imam Al-Ghizai dia ada kiraat sendiri. Sebab dia pun orang Kufah juga. Kisai sama ni. Okey. Okey, dia ada satu zaman setiap daerah orang Islam ni akan baca dalam solat diorang, akan belajar baca Quran ikut kiraat daerah masing-masing. Dekat Mekah kalau solat Masjidil Haram, diorang akan baca kiraat Imam Ibn Katsir sebab Ibn Katsir orang Mekah. Tapi orang kat Madinah tak baca Quran ikut Ibn Katsir. Dia ikut Al-Madani ni, Imam Nafiq. Maknanya Imam Nafiq Madinah siapa? Imam Malik lah.
Imam Malik ni, mazhab Imam Malik ni lahir dekat Madinah, membesar, mendakwah kat Madinah sampai meninggal dunia pun kat Madinah. Dia pakai kaedah baca ikut Imam Nafi. Nah, ini ada berkait. Kan? Okey, sekarang kita tengok kenapa saya kata Imam Syafi'i ni ikut Ibn Katsir. Ibn Katsir Al-Makki. Sebab Imam Syafi'i ni dia lahir dekat Palestin, lepas tu dia berpindah hijrah ke Mekah. Sampai umur dia 15 tahun, baru dia hijrah pergi Madinah belajar dengan Imam Malik. Tapi dekat Mekah, umur dia 7 tahun dia dah hafal Quran. Dekat Mekah. Maknanya dia hafal dengan Imam Mekah. Imam Mekah siapa? Ibn Katsir. Kan Ibn Katsir Al-Makki. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan kaedah baca Quran mengikut kaedah Ibn Katsir. Dia tak jumpa Ibn Katsir. Tapi guru dia jumpa. Jadi dia belajar dengan guru dia. Guru dia belajar dengan Ibn Katsir. Lepas tu dia pergi Madinah, dia bukan belajar baca Quran. Dia belajar hadis dengan Imam Malik. Kitab Muwatta'. Sebab tu dia ada berkait maki. Orang Basrah baca ikut Abu Amru punya bacaan. Orang Syam ikut Ibn Amir. Orang Kufah ikut Imam Hashim. Sebab tu awak tengok. Dekat Kufah tu, majoriti bermazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi punya makam pun dekat Kufah juga, kat Iraq. Jadi dia berkait sebenarnya. Sejarah Quran. Kita tak boleh lari sejarah ni semua. Kalau awak belajar about sejarah memang very interesting lah. Okay, sekarang kita tengok dulu Ibn Katsir. Qiraat Ibn Katsir Al-Makki dia panggil sebab dia orang Mekah. Okay, dia banyak dia punya guru. Kan? Antaranya Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzumi, Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Awak nak kena tangkap nama Mujahid. Nanti minggu depan pun saya akan riwayat balik siapa Mujahid ni. Dia yang kompol ni. Mujahid bin Jabbar ni. Siapa dia? Sama Darbas. Darbas ni pembantu Ibnu Abbas. Kan? Okey. Ibn Katsir ni pun sama. Dia pun tabi'in juga. Sebab dia lahir tahun 45 Hijrah. Kan? Zaman-zaman tabi'in, sahabat masih hidup lagi tahun 45 Hijrah. Tapi dia tak belajar dengan sahabat sebab dia budak lagi, kecil lagi. Kan? Jadi dia belajar dengan senior-senior punya tabi'in. Yang atas kalau kuning ni semua senior tabi'in. Senior tabi'in belajar dengan sahabat. Macam Abdullah bin Salim ni dia belajar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Mujahid bin Jabbar ni dia pergi guru pula Sayyidina Abdullah bin Sa'ib dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikenali sebagai Ibnu Abbas. Darbas ni dia pembantu Sayyidina Abbas, of course lah dia belajar dengan Sayyidina Abbas. Kan? Lepas tu Sayyidina Abbas ni belajar daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sebab Sayyidina Abbas ni umur dia muda. Kalau kita belajar bab sejarah umur, Abbas lagi kecil. Ada tak doa yang Nabi doakan pada Sayyidina Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu Abbas lagi kecil tau, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni. Ibnu Abbas ni sepupu dia. Pasal Sayyidina Abbas pakcik dia. Adik kepada bapak dia nama Abdullah. Jadi dia jumpa sepupu dia lagi kecil, memang dia pegang dada sepupu dia, dia baca kan. Allahumma faqihu fid din. Faqih ni orang yang faqih dalam fid din, dalam agama. Wa alimhu ta'wil, orang yang alim, orang yang pandai mentakwilkan ayat. Ayat Quran ni benda yang tersirat di sebelah tersebut, dia pandai takwilkan, dia faham makna dia. Sebab itu bila merujuk bab ilmu takwil, dia orang akan cari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memang ahli dia. Sebab Nabi doakan dia. Lepas tu dia kecil lagi lah. Tapi dia belajar Quran dengan Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Dan all these sahabat of course lah belajar dengan Nabi SAW. Nabi ambil daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ambil daripada Allah. Macam tadi juga dia peling. Sama juga. Okay, kalau awak tengok nama-nama sahabat daripada tadi. Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dekat sini ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Abbas ni kan. Ada Sayyidina Umar, ada Ubay bin Ka'ab, apa lagi? Banyak lagi, ada lagi kira lain ada lagi daripada Tolha, daripada siapa lagi, banyak lagi sahabat. Osman bin Affan belum keluar lagi. Kan? Banyak lagi. Okey. Orang-orang yang ada nama ni semua, ini pun memang spesialis Al-Quran. Sebab dia ada melibatkan sejarah pengumpulan Al-Quran. Bila Sayyidina Abu Bakar suruh Sayyidina Umar kumpulkan sahabat dia untuk
buat satu subkomiti yang mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Umar panggil orang-orang yang ada nama ni semua. Yang Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud tadi, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman dia panggil. Kenapa dia panggil? Sebab dia tahu ni sahabat dia tahu ni yang spesialis Quran. Dia tak panggil Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah spesialis hadis. Dia tak panggil Khalid bin Walid. Sebab Khalid bin Walid dia bukan spesialis Quran, bukan spesialis hadis, dia spesialis peperangan. Dia kawan, dia mesti tahu apa sahabat dia. Kan? Jadi ni semua ahli-ahli dia bahagian Quran. Ahli Qura' yang 10 kiraat tadi. Semua pakar dalam bidang Quran. Sebab tu kalau awak nak tengok nama 10 ni, tak ada satu pun nama Imam Bukhari, Imam Muslim pun tak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim nanti awak cari dalam senarai muhadisin, baru ada ahli hadis, spesialis bidang hadis, baru ada nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tabrani, Tirmizi. Ni bagian hadis spesialis. Even Imam Syafi'i bin nama pun tak ada dalam 10 riwayat ni. Sebab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, diorang ahli fuqaha. Diorang spesialis bidang fiqh. Imam Ghazali pun tak ada. Imam Ghazali, Al-Junaid Al-Baghdadi, diorang bidang ilmu tasawuf. Mana nama Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, diorang bidang akidah. Sebab tu kita berakidah mengikut kaedah Abu Hasan bin Asy'ari ataupun akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Ni kita kena faham bab ni dulu. Kan? Okey, so Ibn Katsir ni banyaklah guru, saya cuma ambil 3 je pasal hadis 3 ada berkait dengan sejarah kiraat pada murid-murid dia yang lain nanti. Kan? Okey, saya ambil ni 3 dulu. Ni kalau nak in detail lah. Nama penuh Ibn Katsir, Abdullah bin Zadan bin Fairuz bin Hurmuz. Ni semua kalau nak in detail. Okey. Ibn Katsir yang saya maksudkan bukan Ibn Katsir Ilmu Tafsir. Ini jangan confuse. Apa yang pasti, Ibn Katsir Qiraat ni bukan orang yang sama dengan Ibn Katsir ahli tafsir. Kadang-kadang kita baca tafsir Ibn Katsir kan? Bukan dia lain orang. Sebab Ibn Katsir ahli tafsir ni, dia juga ahli sejarah. Dia ada tulis lain pada kitab tafsir, dia ada tulis kitab sejarah. Nama dia Bidayah wan Nihayah. Okey, dia ni pada zaman yang lain. Dia lahir tahun 700, tahun 704 Hijrah dia wafat. Jadi this is totally different Ibn Katsir. This Ibn Katsir dia sezaman dengan Ibn Taymiyah. Tahun 661 sampai dia in between Ibn Taymiyah PH nak dekat meninggal, penghujung-hujung baru Ibn Katsir tafsir ni lahir. Maknanya dia bukan Ibn Katsir yang jangan confuse Nama Ibn Katsir dia dia ni kiraat pun pandai, dia punya tafsir pun pandai, bukan, dia tu different person. Tahun 700 baru dia lahir. Sedangkan Ibn Katsir yang saya cakap pasal Quran ni, dia lahir tahun 45 Hijrah. Dia wafat tahun 120 Hijrah. Dan tadi tahun 700 baru lahir. Almost 680 years baru dia punya differences tu. So it's totally different person. Ni nak kena belajar tarikh ni very important. Baru kita nampak dia punya sanad tu sahih tak sahih. This is how ulama hadis nak tengok hadis sahih ke, daif ke apa, based on dia punya tarikh, based on dia lahir dekat mana. Kan? It's logic lah kalau dia kata Ibn Katsir ni apa, Imam Syafi'i belajar ikut kaedah Ibn Katsir. Pasal Ibn Katsir ni ulama Mekah. Kita belajar sejarah pun memang Imam Syafi'i hafal Quran dekat Mekah. Dia pergi Madinah bukan dia belajar Quran, dia belajar hadis. So these are all the point-point nak tengok. Okay. Ini semua cerita pasal Ibn Katsir lah. Okay. Sekarang kita nak tengok murid Ibn Katsir yang meriwayatkan dia punya bacaan. Nama dia Bazi dan Kumbul. Okay, kita tengok. Murid dia of course ramai. Tapi nama Bazi dan Kumbul tak ada. Sebab Ibn Katsir dengan Bazi dengan Kumbul lain zaman. Setelah Ibn Katsir meninggal, Bazi dan Kumbul belajar dengan murid Ibn Katsir. Nampak tak? Dia tak sama zaman. Sebab tu kita kena tengok dia date of birth. Dia belajar direct tak belajar direct. Murid Ibn Katsir ramai. Yang color biru ni, kan? Yang color biru ni adalah murid Bazi. Guru pada Bazi. Di sini kita tengok. Yang color merah ni, Umar bin Abdul Aziz, kan? Dia seorang khalifah
pada tahun 99 Hijrah sampai 101 Hijrah. 2 tahun je dia jadi menteri. Ya, jadi gubernur lah, khalifah, pemimpin. Dalam masa 2 tahun tu rakyat dia hidup makmur. Maknanya waktu dia perintah tu berkat dia punya jajahan. Waktu zaman dia, bila dah collect zakat, tahunan zakat fitrah, all this kind of thing, dia sampai naik bingung. Nak kasih siapa pun dia tak tahu. Tak ada fakir miskin zaman dia. Maknanya apa? Rakyat dia hidup sejahtera. Ini yang kita nak cari pemimpin macam dia. Zaman dulu bukan pakai kita lampu elektrik kan. Pakai lampu colok tu, pakai minyak. Anak dia nak datang berbual dengan dia tengah tulis surat malam-malam. Pasal surat kerajaan lah Pasal dia pemimpin kan. Anak dia datang, dia tanya anak dia dulu, kau datang ni nak buat apa? Datang kat bilik aku tengah buat kerja ni. Nak berbual. Nak berbual pasal apa? Nak berbual pasal kerajaan ke pasal rumah tangga kita? Pasal rumah tangga dia, anak dia kata, dia ada masalah gini lah kat rumah dengan Pak. Okey, ini pasal peribadi. Dia tutup api lampu colok yang dia tengah tulis surat tu. Sebab lampu colok yang dia tulis tu, dia pay minyak dibayar oleh duit kerajaan. Dia tutup. Dia buka lagi satu lampu colok yang pakai duit kocek dia. Ini minyak dia bayar, dia bilang. Ini untuk keluarga. Dia on balik lampu colok tu, dia bakar. Sekarang boleh berbual pasal keluarga pay matter. Dia dapat pemimpin sekarang. Ini Umar Abdul Aziz Petera. Sebab itu dia orang yang cukup amanah. Tak nak makan sesin pun duit kerajaan. Anak-anak berbual pasal keluarga dia, matikan. Pasal yang bayarkan minyak bakal lilin bakal lampu colok ni, duit kerajaan dia tak nak makan. Dia sanggup pakai minyak yang dia bayar. Dia dapat agak-agak hari ni pemerintah. Macam-macam kes kat Malaysia tak habis lagi. Rasuah sana, rasuah sini. Zaman tu nak kata rasuah apa? Minyak pun dia tak nak pakai kerajaan ni. Okay, lagi satu yang kala merah tu siapa? Sufyan bin Uyainah. Pernah dengar tak nama Sufyan bin Uyainah? Dia lah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Murid dia nama Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ni Imam Syafi'i. Syafi'i ni atas nama dia punya keluarga lah, Syafi'i. Tapi nama dia betul Muhammad bin Idris. Maknanya Imam Syafi'i tak belajar dengan Ibn Katsir. Sebab Ibn Katsir dah meninggal tahun 120 Hijrah. Imam Syafi'i baru lahir 150 Hijrah. Habis macam mana dia baca Ibn Katsir berkerat? Dia belajar dengan guru dia nama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni adalah salah seorang daripada murid Ibn Katsir. Ini pun dia panggil sanad. Bersambung. Okey, kita fokus yang colour biru baru kita boleh jumpa Bazzi dengan Kumbul. So yang merah ni saya tak mau taruh ke bawah lagi sebab dia tak berkait dengan Bazzi dengan Kumbul punya riwayat. Ibn Katsir ni tadi dia dah ada banyak kan, jadi colour biru je saya ambil. Merah saya dah keluarkan. Yang tiga-tiga ni berkait dengan guru kepada Imam Bazzi.